Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, kemudian sujudlah kamu dan sembahlah Tuhan kamu. Dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan tidaklah dia menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan, seperti agama nenek moyang kamu, yakni Ibrahim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, datuk-datuk, tuan-tuan guru, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi dengan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, izin, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua, untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi aktiviti kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi saki-baki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan ada natijah dan kebaikan dari pertemuan kita. Yang lebih-lebih lagi lah, kita hari ini berada dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini 13 Rabiul Awal, ataupun disebut Rabiul Anwar. Sebab apa? Lahirnya susuk tubuh seorang manusia yang mengubah landscape dunia ini dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khilaf tentang bila, tetapi alhamdulillah, kalau di negara kita ni, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita tengok, kalau di belah-belah Jawa sana, Tanjung Karang, Kuala Langat, Jejarum, dia berlawan-lawan tu, berlawan-lawan surau dengan surau ni 10 malam sebelum 12 Rabiul Awal itu, dengan bacaan apa? Barzanji, kita orang kata apa? Hidup suasana itu. Yang surau ni, al-jannatu wa na'imuha sa'adun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih.
kan? Allah, oh yang belakang pun ikut, tak lagi dengar surah sana pula, kan? Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah, Allah, kan? Tapi di pekan-pekan ni rasanya budaya tu dah tak ada kot. Kan? Apapun kita tetap dikenalkan dengan sambutan-sambutan qasidah dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita dengan ya hanana, kan? Dan semuanya itu adalah cerdiknya ulama-ulama kita, ya, untuk menceritakan tentang, ya, perihal baginda, kehidupan baginda, ya, yang kita hari ini bila mana kita sebut, ya, kita sambut hari kebesaran Allah, hari kebesaran, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita sering diperingatkan, sering diceritakan oleh asatizah tentang macam mana Rasulullah, ya, yang mana sampai satu peringkat kita dengar tu macam kita nak sangat jumpa, kan? Kita rasa rindu, ya, kita rasa macam ya Allah, satu susuk tubuh manusia yang hebat, ya, kita sangat rindu, ya. Saban tahun kita diperdengarkan, ya, tentang kisah-kisah, ya, tentang, ya, riwayat-riwayat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita kenal, dari situ kita diperkenalkan, ya. Jadi budaya ini, ya, anak-anak muda sekarang ni, tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kan, kadang kita bagi buku Barzanji tu, dia ambil, Ustaz ni Quran apa, dia tanya. Itu bukan Quran, ya. Itu adalah bait-bait syair yang ditulis oleh, ya, ulama-ulama untuk menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelbagai acara ataupun pelbagai, ya, untuk kita menunjukkan rasa kasih, rasa sayang, rasa rindu kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang berarak, kan, ada yang, ya, macam-macam lah. Apa-apa pun, ya, kita tidaklah, ya, hanya sekadar menyambut, tetapi tidak meninggalkan satu pun kesan dalam diri kita, ya, dengan sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Tidak hanya sekadar, ya, bawa spanduk, ya, lepas tu habis, ya, tak ada satu pun sunnah yang ditinggalkan, yang mudah-mudah, yang simple-simple untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, sebab apa? Sebab Rasulullah adalah kunci untuk kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meninggalkan sunnah-sunnah yang kita amalkan, yang mana sunnah-sunnah ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini banyak. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Umpamanya, sunnah yang paling mudah, ya, yang Rasulullah SAW kata, la taqumus sa'ah, ya, tidak akan datang hari kiamat, ya, apabila orang memberi salam hanya pada orang-orang yang tertentu sahaja. Sebab tu dia kata, sahabat tanya, ayyul a'malul khair ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ya, wa yut'imu ta'am wa taqra'us salam ila man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya, sediakan makan, ya, untuk orang-orang miskin, kemudian memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Yang mana hari ini, saat ini, budaya itu sudah mula longgar, ya. Dengan orang yang kita kenal pun kita sukar untuk memberi salam, untuk menebarkan afsyus salam, kan. Lebih-lebih lagi lah orang yang kita tak kenal. Sedangkan dalam lafaz assalam itu mengandungi 1001 doa kebaikan. Ya, 1001 doa kebaikan. Dia boleh, ya, dengan sebarnya salam itu boleh menjadikan tautan mahabbah, tautan kasih sayang. Ya, sehingga kan Rasulullah SAW sendiri, ya, orang yang, ya, manusia yang sentiasa, ya, itu yang bila, ya, jumpa dengan Rasulullah ni, Rasulullah akan menjadi orang yang pertama untuk memberi salam.
Sehingga kan sahabat-sahabat merancang untuk hari ni dah nampak ada Rasulullah datang, nanti kita bagi salam dulu. Ya. Rasulullah muncul je, sahabat baru Rasulullah dah kum dah. Kan? Walaupun untuk yang memberi salam itu sunat dan menjawab itu wajib, tetapi kita dah sebutkan tadi dalam assalam itu sendiri mengandungi ikrar 1001 doa kebaikan. Nak panjang umur, sebarkan salam. Sebab apa? Sebab dengan datangnya salam itu daripada hati yang ikhlas, ya, kadang-kadang kita tak dapat nak jumpa orang, ya, kita kirim salam, ya. Nanti balik jumpa siapa-siapa ni kirim salam lah, kan? Kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum, itu ikhlas kita bagi, ya. Doa untuk orang-orang di sana. Jadi budaya doa mendoa ini Rasulullah anjurkan kepada kita supaya apa? Supaya, ya, daripada situ, ya, kebaikan demi kebaikan, ya, dapat disebarkan. Lebih-lebih lagi lah, ya, dengan kita bersalawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak katalah kadang-kadang bulan Rabiul Awal ini kita banyak selawat, tapi adakah selawat itu kita teruskan pada bulan-bulan yang lain? Ya, sedangkan Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran yang mana setiap hari Jumaat Tok Bilal kita, muazzin kita, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berapa ramai yang orang waktu tu sambut sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak? Kadang-kadang kita tak dengar pun orang yang sambut. Kadang-kadang Tok Bilal kita tu lah, kan? Waktu nak sebelum khutbah dia akan baca tu. Sepatutnya bila sallu alaihi wa sallimu taslima, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tak nak digelar orang yang bakhil bila mana disebut, ya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak sudi untuk berselawat. Sedangkan dalam Quran itu Allah Ta'ala jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah-mudahan syafaat Nabi itu kita dapat. Yang Allah Ta'ala ni selawat ke atas kita. Makanya kita selawat itu adalah untuk kita. Kita selawat satu ke atas Nabi SAW, Allah Ta'ala 10 kali selawat kepada kita. Sedangkan selawat itu tidak ada apa? Tidak ada hadnya. Kan? Bila-bila pun kita boleh selawat. Tidak ada bayarannya. Ya, sambil-sambil pun boleh. Kalau rasa kita nak menunjuk pun tak ada masalah. Kan? Tapi tidak hanya dalam Rabiul Awal sahaja. Ya, kita buat dalam bulan-bulan yang lain ataupun menjadi kelaziman pada diri kita untuk sentiasa berselawat. Ya, sebab Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan, ya, kepada orang yang banyak selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita menjadi hamba yang seperti mana Allah Ta'ala sebut hamba ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lagi. Kita baru nak menjadi hamba. Tetapi Rasulullah, Allah Ta'ala dah kan dalam surah Isra, ya, ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan, maha suci Allah, ya, yang membawa Nabi SAW. Maknanya Rasulullah dia tak sebut Rasulullah di situ, disebut abdihi. Maknanya Allah Ta'ala memperakui bahawa Rasulullah itu adalah hamba. Adapun kita kita adalah proses untuk menjadi hamba. Jadi hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, dalam surah Al-Hajj ayat 77 dan 78, ya, tanggungjawab hamba kita lah kepada siapa? Khalik, kepada pencipta.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, kemudian sujudlah kamu dan sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan tidaklah dia menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Seperti agama nenek moyang kamu, yakni Ibrahim. Dialah yang menamakan kamu muslimin dari dahulu dan dalam ini, yakni Al-Quran, supaya Rasul menjadi saksi terhadap kamu dan kamu menjadi saksi terhadap manusia. Maka dirikanlah salat dan berikanlah zakat serta berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Bila disebutkan irka'u wasjudu, artinya rukuklah dan sujudlah. Maksud rukuk dan sujud di sini ialah solat. Hanya kedua-dua kalimah ini sahaja yang disebutkan dalam ayat ini, justru kedua-duanya merupakan rukun solat terpenting dalam solat, yang menunjukkan kepatuhan al-khadi'in al-khashi'in terhadap pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ar-raki'u, sujud. Apa ni? Rukuk. Rukuk rukun pada solat. Dan dia jelas menunjukkan itu solat. Adapun as-sajidun, solat juga rukun pada solat. Tetapi tidaklah sujud itu hanya dalam solat. Kita juga boleh buat di luar solat. Cumanya dalam ayat ni kedua-duanya mewakili solat yang disebutkan. Sebab sujud boleh saja kita sujud syukur. Banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Yang sampai hari ini kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan sehingga akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah. Itu. Wa'budu rabbakum, artinya sembahlah Tuhan kamu, iaitu dengan mengesakannya dan mengabdikan diri kepadanya dengan sebenar-benar pengabdian. Menurut Fakhur Razi, pengabdian di sini bolehlah diartikan dengan beberapa pengertian, di antaranya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya. Ya. Kemudian mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Yang seterusnya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya dengan niat semata-mata kerananya. Kemudian waf'alul khaira, artinya berbuatlah kebaikan, yang mana Ibnu Abbas mentafsirkan kebaikan di sini adalah meneguhkan hubungan sesama manusia dengan menghubungkan silaturahim dan menghias dengan budi pekerti yang mulia. Maksud tadi kita dah cerita dah, salam juga merupakan satu ucapan hubungan yang sangat baik untuk sesama manusia. Ya. Dan bila disebut menghubungkan silaturahim, silah ar-rahim, hubungan maknanya susu galuh yang paling hampir, yang tu antara yang pertama yang kita kena jaga. Ya. Esok Sabtu Ahad barangkali kita bermusafir, kan? Musafir kita itu digalakkan, dan musafir ini merupakan satu sunnah. Sebab di dalamnya nanti
ya, kita berpeluang untuk solat jamak qasar ataupun solat jamak, kan? Dalam musafir itu sunnah. Dalam sunnah itu kita boleh melakukan pelbagai-bagai sunnah. Dan di antaranya untuk kita menghubungkan silaturahim. Pergilah kita, ya, cari saudara-saudara kita, ya, adik-beradik belah mak kita ke, belah ayah kita ke. Ya, kita tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang, ya, kita hanya dekat dengan, kan, kita hanya dekat yang dekat lah. Sedangkan atuk kita dulu, ya, diberikan kelebihan, ataupun kadang-kadang orang kata isterinya lebih daripada satu. Kadang-kadang kita rapat dengan yang sedia ada. Rupa-rupanya atuk kita ada lagi isteri yang lain yang merupakan juga silah ar-rahim juga. Maknanya itu juga kita kena hubungkan. Ya, hari ni benda tu nampak macam tak penting. Sebab budaya balik kampung, bawa anak-anak untuk berjumpa dengan atuk, nenek, pakcik-pakcik ni, budaya ni dah mula terhakis. Dan anak-anak muda hari ni kalau ajak balik kampung, dia pun tak berapa nak. Kan? Dia lebih suka dengan dunia dia. Ya? Dia dengan dunia dia. Kalau nak balik kampung, dia akan tanya berapa hari nak balik. Kan? Sebab apa? Dia dah menjadualkan diri dia dengan dunia dia. Kalau kita dulu tak ada. Bila ayah kata balik kampung, sonok kita. Kan? Sebab apa? Dapat jumpa nenek, dapat jumpa sepupu dalam perjalanan tu yang kan? Sekarang budaya tu dah mula terhakis. Jadi budaya silaturahim itu sudah mula diambil mudah. Sedangkan ramai ataupun susu galuh yang berkait dengan kita. Kadang-kadang yang berlaku sekarang ni, ya, jumpa orang kata apa, makwa lah, kan? Jumpa makwa, dah deal cantik punya, dating cantik punya, rupa-rupa bila nak kahwin, pupu. Yang paling teruk sekali, adik-beradik tetapi lain, ya, berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Ambil mudah. Ya. Kita sebagai orang yang diberi amanah ini, ya, kita hidupkan benda ni. Kan? Pergilah bermusafir, carilah saudara mara kita yang ada silah ar-rahimnya, ya, dan menghias kepada budi pekerti yang mulia. Yang mana Fakhur Razi pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Menurutnya sesungguhnya salat adalah sebahagian daripada ibadah dan pula sebahagian daripada kebaikan. Ya, betul, solat merupakan ibadah. Nak jadi baik, perbaiki solat kita. Nak kaya, elokkan solat. Nak baik, elokkan solat. Tak dapat tidak. Ya. Dalam ayat lain disebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah, ya, daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita solat tetapi kita masih melakukan kemungkaran. Bila kita sebut kemungkaran, ya, bukannya kemungkaran itu, ya, kita lawan Allah Ta'ala. Ya, kemungkaran itu termasuk kita caci orang, sebut tak baik pasal orang, termasuk juga benda yang mungkar. Solat okey, ngatur orang pun okey juga. Ya, sedangkan disebutkan solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sebab tu kalau berlaku macam tu, yang perlu kita periksa adalah solat itu tadi. Ya, barangkali ada kelompongan, barangkali ada kecacatan dalam solat kita. Mana mungkin kalau solat itu sempurna, kita masih melakukan kemungkaran. Tengok balik daripada awal. Kan? Sebab tu taharah itu, bila kita mengaji fiqah kan, antara yang pertama sekali, bab
bab taharah. Bila kita sebut bab taharah, asyik-asyik bab taharah je Ustaz. Sebenarnya taharah itu pun penting. Kalau dalam Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdirikan solat, faghsilu wujuhakum. Apa dia? Ambil wudu. Tengok ketika mana kita nak ambil wuduk. Kita nak solat ni. Tengok ketika mana kita ambil wuduk. Kita nak buat kebaikan, tetapi iblis tak akan bagi kita jalan yang mudah. Ketika mana kita nak ambil wuduk, iblis dah tunggu dah dekat situ. Goyang je kaki dia. Pernah nampak? Kan? Tapi pernah rasa tak? Bila kita ambil wuduk, kita niat, kita basuh muka, bila mana kita nak basuh tangan, datang bisikkan dekat muka tu sebelah pipi tak kena lagi tu. Kita pun goyang. Kita pun nawaitul wudu ataupun nawaitul raf'al. Ni maknanya niat balik. Kan? Ambil lagi. Dah basuh muka, wa aydiyakum ilal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kedua belah tangan sampai siku, dah settle ni, kita nak wamsahu bi ru'usikum, ada bisikkan. Tadi tak sampai marafiq tadi, tak sampai siku, kita pun goyang lagi. Nawaitul raf'al, balik semula. Kan? Ketika itu apa yang berlaku? Ketika itu apa yang berlaku? Ketika kita mengulang-ulang untuk mengambil wuduk, itu apa yang berlaku? Pembaziran air. Sedangkan jelas dalam Quran Allah Ta'ala sebut innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Dalam kita nak buat ibadah, iblis sempat jadikan kita sebagai saudara dia. Kan? Jadi ini dalam masyarakat kita, tapi bukan di sini. Kan, tempat lain. Dulu saya bertugas di Masjid As-Salam Puchong. Kita ada projek dengan PUAS, syarikat air ni. Untuk apa? Projek penjimatan air. Jadi kita tu dengan PUAS untuk projek penjimatan air, kita ambil utility yang bulan sebelum. Lepas dibuat projek itu, kita tengok hasil dia macam mana. Alhamdulillah ada penurunan. Jadi pihak PUAS bekalkan kita apa? Filter dekat paip tu. Kan? Tu. Tapi bulan yang seterusnya naik balik. Rupa-rupanya kita pergi kat situ, ada jemaah kita yang dia pergi buka. Buka filter tu. Bila kita tanya, Ji, kenapa buka? Tak puas ambil wuduk, dia kata. Rupanya ambil wuduk ni kena puas. Bukannya yakin. Kan? Dia lebih seronok kalau buka tu, dia kata, Ustaz, kalau buka tu biar, tu baru puas, dia kata. Sedangkan ambil wuduk, ini pun sudah mencukupi. Kalau kita pergi musafir, ataupun kita pergi umrah, kan, dalam kapal terbang, kita pakai spray je. Cret. Kan? Tapi bila balik kat kita punya ni, nak buka kalau boleh sebuka-bukanya. Sedangkan di situ berlaku pembaziran. Membazir itu adalah saudara bagi syaitan. Kita nak buat benda baik, pada masa yang sama, iblis tak memberi laluan yang mudah pada kita. Sebab tu benda-benda macam ni nampak macam simple. Bila kita cerita soal taharah, soal wuduk, asyik-asyik wuduk, asyik-asyik solat. Sedangkan inilah benda yang akan membawa kebaikan kepada kita. Tak dapat tidak. Nak baik, perelokkan solat. Sebab akhirnya solat itu menjadi perkara yang boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar.
Kita jaga hak 5 waktu itu. Ya, kita jaga 5 waktu, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kehidupan kita. Yakin dan percayalah. Ya, kehidupan kita akan dipermudahkan bila mana kita jaga 5 waktu itu. Ya, sebab apa? Sebab kita pernah cerita dulu di sini. Saya ingat tuan ada kan? Tuan-tuan sebenarnya bila ni Ustaz Zuhairi banyak kali dah Ustaz bila nak datang Masjid Falah kan dia dah jemput, tapi semenjak pindah ke Kota Damansara ni dia banyak urusan kan, kita nak ke sini tu kan, jadi bila dah lama tu rindu juga ya. Macam tadi habis program dengan pengarah dah pukul 5 lebih, balik mandi terus datang sini. Nak ceritanya apa tuan-tuan ya, nak ceritanya ya, kita kalau jaga solat Allah Ta'ala akan pemudahkan urusan kita. Sebab bila mana kita nak pergi solat, kita dah cerita dulu kat sini kan, solat subuh dengan solat zuhur, sebelum kita solat subuh apa yang kita buat? Kita akan mensucikan diri kita, kita akan berwuduk, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul? Dan kemudian kita solat. Pergi ke transit yang kedua, zuhur dengan subuh dengan zuhur, waktunya agak panjang. Mungkin tak kita melakukan khilafan? Ya, kita manusia. Bermuamalah dengan manusia. Sudah barang pasti, sedar ataupun tidak, kita akan melakukan kekhilafan dan kesilapan. Tapi untungnya orang jaga solat ini, bila mana dia jumpa transit yang kedua, dia ambil wuduk lagi, kemudian dia beristighfar. Kan? Begitulah prosesnya. Kemudian sampai waktu isyak. Ya? Isyak ke subuh itu waktunya panjang. Kalau kita tengok tangan saya ni, kita tengah tidur kan. Jadi di antara isyak dan subuh itu dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita bangun solat malam. Paling tidak pun, paling coknya pun 2 rakaat sebelum subuh. Sebab apa? Sebab di antara itu ada waktu yang Allah Ta'ala makbulkan ataupun buka ya, hijab, maknanya diterima doanya itu ya. Ketika mana apa? Ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur, ada hamba yang bangun untuk merintih, untuk memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ketika itu malaikat malam ya akan pas tugas pada malaikat siang. Nota yang terakhir daripada malaikat malam, nama kita. Dia menyaksikan kita sedang beribadah, bermunajat. Dan malaikat siang yang mengambil alih tugas, nama yang pertama adalah nama kita. Sebab apa? Malaikat siang menyaksikan ketika itu kita sedang memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam Quran disebut apa? Dalam suratul Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Sesungguhnya telah berjaya siapa? Ya. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ini khusyuk dalam solat. Dan disebutkan waladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian sampai bawah tu apa dia? Waladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang sentiasa menjaga solat. Bila kita cerita bab solat lagi. Tapi penting solat itu. Ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bila kita ada macam kaunseling keluarga kan, selalu kan, bila tu kita tanya bab solat je, sebenarnya selesai dah. Bila kita tanya solat tak, tapi di penghujungnya lah, lepas kita dah tu dia dah nangis apa semua, kita pun tanya kat rumah solat tak. Kadang-kadang itu je. Bila mana dia tak boleh menyelesaikan hubungan ataupun tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala, mana mungkin dia boleh menyelesaikan hubungan ataupun tanggungjawab dia dengan manusia. Sebab kehidupan kita ini tak terlepas daripada hablum minallah, hablum minan nas. Yang kita duk berkelahi itu, kalau rumah tangga lah, yang kita berkelahi itu adalah orang yang kongsi bantal dengan kita. Ini dalam konteks rumah tangga lah, kan?
yang datang mengadu. Ya, sekarang lagi pelik-pelik tuan-tuan. Kes pelik, kes pelik-pelik. Tapi punca kepada permasalahan adalah tidak jaga solat. Ya. Yang kes terbaru, yang ni iktibarlah, pengajaran untuk kita. Ya. Bagi tahu suaminya tinggalkan dia bersama 3 orang anak untuk bersama dengan lelaki lain. Tepuk dahi kita tuan-tuan. Kan? Suami meninggalkan isteri serta 3 anak untuk bersama dengan lelaki lain. Pening dunia ni tuan-tuan. Kan? Sanggup sewa rumah lain. Ni siapa tuan-tuan? Anak Melayu Islam kita tuan-tuan. Kan? Isterinya buat aduan. Kita pun dalam hal-hal macam ni, bergelut juga nak menyelesaikan masalah macam ni. Ya? Tapi itu berlaku. Sebab tu kita kena pesan pada diri kita, pesan dengan anak menantu kita. Ya. Solat jangan abaikan. Itu adalah kunci untuk kejayaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita mula mengabaikan itu, ya, mula melambat-lambatkan, mula mengambil mudah tentang solat, banyak perkara akan terabai. Ya, banyak perkara akan terabai. Sebab tu, Aisyah, 5 minit lagi. Ya, sebab tu, ya, kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, antara yang diperlihatkan adalah orang yang memecahkan kepala. Kan? Siapa dia? Orang yang meringan-ringankan solat. Bila kita sebut orang yang meringan-ringankan solat, bukannya orang tu tak solat. Dia ambil mudah tentang solat. Nanti dululah. Kejap lah. Kan? Itu. Jadi mana datang al-muflihun ataupun disebut la'allakum tuflihun, nak datang kejayaan macam mana bila mana kunci ataupun tonggak kepada ibadah kita abaikan. Ya? Kebaikan boleh diartikan dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ihsan, iaitu perasaan belas kasih terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dalam kategori kebaikan perkara-perkara yang baik seperti sedekah kepada fakir miskin, mentuturkan kata yang baik kepada manusia. Cakap benda yang baik-baik juga merupakan satu sedekah, dan juga sangat perkara-perkara yang sangat dianjurkan. Sebab tu hari ni kita selalu pesan, orang hari ni tak bercakap lah guna lidah, dia cakap guna tangan. Kan? Dia cakap guna tangan. Itu pun bahaya juga. Sebab apa? Dia tak bercakap tapi dia macam tu je. Kan? Scroll sampai. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp, kan? Besok hari cuti, lepas solat subuh, dia pun tengok, dia hantar kat grup dia. Lepas tu dia pun letak handphone dia pun pergi kedai, kena roti canai, kena teh tarik. Rupanya dalam grup tu bergaduh, bercakar-cakar. Kan? Sudah-sudahnya dia balik, tengok dah cas dah, buka-buka tengok, kenapa ada yang left grup ni? Rupa-rupa dia lah tadi punca dia. Ya. Berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Ya. La'allakum tuflihun, artinya supaya kamu mendapat kemenangan. Bila disebutkan kemenangan di sini, kemenangan bukan sekadar untuk kemenangan di dunia sahaja. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang mana ayat ini, ayat yang dibacakan ini, ayat surah An-Nahl ayat 77 ni, bila mana dibacakan ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kita disunatkan untuk sujud. Tapi tadi saya tak sujud sebab kita dalam pengajian. Jadi kita buat apa? Kita tasbih. Ya. Tu. Wajahidu fillah.
iaitu berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan menentang kaum bukan Islam yang engkar dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalimah fillah di sini ialah semata-mata kerana Allah taala. Dalam kita nak melakukan ibadah, lebih-lebih lagi solat, lebih-lebih lagi ibadah khusus, mesti di ujungnya macam kita tadi, nawaitu raf'al hadasin lillahi ta'ala, usalli fardhu maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Itu ibadah khusus. Dalam ibadah umum juga dianjurkan kita buat, untuk maknanya kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Dalam ibadah umum kita makan, adalah makan, kan? Tapi makan boleh jadi ibadah tak? Boleh. Bacalah bismillah, jadi ibadah, kan? Tidur jadi ibadah tak? Jadi bila mana kita tidur, bacalah doa tidur, dia jadi tidur yang jadi ibadah. Tidur dapat pahala, kan? Bila petang-petang nak naik basikal, naiklah, niat kerana Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, naik basikal. Dapat apa? Dapat peluh, dapat sihat, dapat pahala. Kalau tak, dia dapat sihat lah, dapat peluh lah, pahala tak dapat, kan? Tapi tengok juga, naik basikal tu mestilah mengikut syariat. Jangan pakai baju ketat pula, kan? Tengok dalam cycling ni pakai baju ketat, kita pun ikut baju ketat. Orang naik basikal yang dalam cycling tu, dia pakai baju ketat supaya apa? Angin tu, kan? Kita perlu ke sampai peringkat kalau lelaki tak apa, hak perempuan, kan? Naik pula, duduk depan kita pula, tak aksiden dah cukup bagus dah, kan? Tu, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sedikit daripada pertemuan kita ni menjadi kebaikan pada diri saya dan tuan-tuan. Apa-apa pun yang disebutkan tadi, waf'alul khairah, buatlah kebaikan, sebarkanlah salam, sebarkanlah kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan salam ini, menyebabkan kebaikan itu bertebaran dan kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan beri. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.